Jadi ada juga pertanyaan daripada di kalangan industri, kenapa JAKIM tak bagi CJ halal kepada vaksin? Kalau kita bagi CJ halal kepada vaksin, insya-Allah semua orang akan terima. Semua orang akan terima. Kan? Orang akan guna tanpa was-was. Macam mana pandangan Ustaz mengenai perkara ini, Ustaz? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma faqihna fi din, alimna ta'wil wa dina siratal mustaqim. Terima kasih kepada Yang Bersama Dr. Khairil Hafiz yang menjadi moderator hari ini, dan juga sahabat saya Ustaz Muhammad Naim, dan juga semua sahabat-sahabat saya yang berada dalam grup ini, yang berada dalam alam maya ini. Didoakan semuanya keadaan yang sihat walafiat, walaupun kita dalam keadaan yang PKP ini. KNR Biz Solution yang sudi menjemput saya lah untuk nak kongsikan sedikit pengalaman ini dalam halal. Walaupun pada asalnya saya rasa seram jugalah nak memenuhi tuntutan apabila tajuk tentang maksum ni, mana adakah autoriti halal ni memang maksum. Jadi kalau kita lihat memang tajuk tu agak menggerunkan saya. Sebab tu saya sebutkan maknanya saya ni antara yang positif atau yang negatif. Kalau kata positif COVID, saya tak nak lah. Kalau yang ini kita ambil lah sebagai satu pandangan yang positif untuk kita nak bincangkan, dianggap sebagai satu penambahbaikan saya sebagai orang-orang yang pernah berada dalam 18 tahun dalam hal ini. Mungkin juga sedikit pandangan-pandangan itu kalau kita baik boleh diambil lah. Baik, berbalik kepada persoalan yang tentang vaksin, isu tentang vaksin memang memang kerap saya antara yang juga memperjuangkan tentang vaksin ini. Sebenarnya saya terlibat dengan vaksin ini saya ingat pada tahun 2018 lagi, ketika itu masih lagi di JAKIM, di bahagian Majlis Halal Malaysia. Apabila diminta untuk menjadi macam komiti kepada KKM ini berkenaan dengan golongan yang anti vaksin, ketika itu belum lagi ada isu tentang vaksin COVID ni, tentang vaksin polio, HPV dan juga vaksin termasuklah meningokal sebagainya yang kita bincangkan mengapa, sebab apa orang menolak vaksin. Jadi apabila dalam masa yang sama juga kita lihat perbincangan juga keperluan untuk nak diberikan CJ halal kepada vaksin ni, ketika itu memang kita buka lah. Sebab tu diwujudkan MS 2424 2019 hak yang baru mengambil kira standard halal pharmaceutical ini. Sahabat saya, rumit saya Ustaz Jo pun ada, mengambil kira keperluan untuk diberikan persedia halal kepada vaksin. Maka dalam hal ini kalau ikutkan standard halal pharmaceutical memang dah include dah. Maknanya untuk nak diberikan sedia halal kepada vaksin pada ketika itu. Pada ketika itu yang kita telah pun juga saya ingat dalam MS dalam manual prosedur persedia halal 2020 pun memang juga boleh buka, bila kita sebut sebagai buka kepada halal pharmaceutical termasuklah vaksin. Juga MPRA pun telah membenarkan, dan juga bergantung kepada pihak JAKIM. So di sini saya melihat pada ketika itu memang diperlukan. Maknanya boleh open. Kita open untuk nak diberikan persedia halal kerana golongan anti vaksin memang cukup kuat pada ketika itu. Dan juga kita nak memberikan keyakinan kepada vaksin-vaksin ini yang sebagaimana yang telah saya sebutkan. Termasuk juga fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan tentang vaksin ini. Saya ingat campur dengan fatwa tentang vaksin COVID ni ada 9 keputusan fatwa yang berkait dengan vaksin. Boleh rujuk dalam keputusan fatwa.
So memang ketika itu kita lihat memang ada asasnya. Memang ada asasnya juga, ada demand. Termasuk jugalah pengimpor yang kita kena akui bahawa Malaysia tidak mengeluarkan vaksin. Malaysia tidak mengeluarkan vaksin. Banyak kita import vaksin daripada luar negara. Maka kalau ikutkan syarat kepada manual, dia perlu pemohon adalah orang yang register, syarikat yang register di Malaysia. Baik. Oleh kerana saya lihat kita juga kena ambil kaedah fit waqi', fit reality yang kita guna pakai. Ya, sekarang ni dengan keadaan yang pandemik. Bila sebut soal kata pandemik, termasuk juga kerajaan telah mengisytiharkan darurat. Bila darurat, maknanya banyak SOP-SOP yang sepatutnya kita guna pakai ketika bukan darurat, kita dah tak pakai ni lah. Banyak norma-norma baru yang telah direka cipta kerana pandemik. So, saya berpandangan bahawa oleh kerana vaksin yang diluluskan oleh NPRA, Kerajaan Malaysia setakat ini adalah Pfizer, BioNTech dan juga AstraZeneca, termasuklah yang Sinovac. Baru ada tiga vaksin yang diluluskan oleh pihak kerajaan. Itu pun disebut sebagai kelulusan bersyarat. Ya. So dalam hal ini kita kena lihat keadaan sekarang yang disebut sebagai pandemik dan juga darurat. Maka kalau ikut manual, ikut standard, dah tak terpakai lagi dah. Dah tak terpakai. So saya berpandangan bahawa untuk vaksin ini di KIV-kan dulu mengikut keadaan-keadaan semasa. Sebab dalam hukum fiqh pun juga kita kena lihat realiti yang ada. Jika kita buka untuk sijil halal sekarang ini, ya, buka untuk sijil halal untuk ketika ini, maka saya melihat hanya ada satu syarikat saja yang mesra pensijil halal. Yang mesra pensijil halal, belum confirm lagi diberikan sijil halal. Yang mesra pensijil halal. Yang saya lihat sekarang ni yang agak dekatlah Pahaman Niaga. Yang lain yang vaksin Sinovac ini. Kalaulah kata bahawa mungkin diorang boleh comply, sebab kita kena bezakan di antara memenuhi standard halal pharmaceutical dengan memenuhi prosedur pensijilan halal. Dia satu perkara yang berbeza. Kalau ikut standard, saya rasa lepas. Kalau ikut standard halal, saya rasa ketiga-tiga vaksin ini lepas. Tetapi kalau ikut manual prosedur, saya yakin dia memerlukan dokumen-dokumen, pembuktian yang mungkin juga akan ambil masa yang agak lama, apatah lagi benda yang baru. Sebab perbincangan kita untuk yang standard MS 2024 ini adalah perbincangan dengan vaksin-vaksin yang lain. Tidak kita fikir pun benda ini akan berlaku. Maka sekarang ni kita kena adjustment sikit kita punya fikrah, pemikiran bahawa masalah yang lebih besar. Saya risau. Bagi pandangan saya, jika kita berikan sijil halal, katakanlah, contohlah yang lebih mesra ni, bagi pandangan saya, Pahaman Niaga, jika diberikan sijil halal ketika ini, akan ada persepsi yang lain tu akan tidak halal. Menyebabkan isu juga nak memberikan keyakinan kepada yang lain, walaupun ada orang kata kan itu kan sebagai satu pilihan. Sekarang ni dah tak ada pilihan. Kalau kita lihat fatwa yang ada yang telah diputuskan oleh pihak kerajaan, JAKIM juga dalam MKI Muzakarah, dia kata bahawa pengambilan vaksin COVID ini hukumnya adalah harus. Sebab tu kita kena faham perkataan harus dengan halal. Harus ini disebut sebagai harus dan juga wajib. Ada dua, harus dan juga wajib yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Katakanlah pihak kerajaan tentukan kepada frontliner wajib ambil, maka wajib ambil. Kalau tak ambil, dianggap sebagai orang yang ingkar kepada arahan fatwa. Maka dalam hal ini, kalaulah sijil halal diberikan kepada, katakanlah satu, Sinovac, tidak diberikan, belum lagi diberikan kepada AstraZeneca dan Pfizer. Maka dalam hal ini bagaimana hukumnya orang yang ambil pula Pfizer dan juga Astra. So dia akan jadi complicated sikit. Bagi pandangan saya, lebih baik JAKIM mengambil pandangan yang lebih menyeluruh
holistik supaya tentang pensedia halal ketika ini di KIV-kan dulu, memberikan fokus kepada program vaksinasi yang telah kerajaan aturkan supaya orang jangan dilihat sebagai JAKIM ini bila kita buka dia akan menjadi asbab kepada yang lain memang tak nak.